Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Dimulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berada dalam keadaan ceria selalu dan sejahtera hendaknya. Dan sedang penonton, salam pagi pada hari ini tanggal 21 Disember 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Kita bawakan perbincangan topik pengajian hadis pada pagi ini berkenaan dengan topik Jagalah Syurgamu. Mungkin ada di antara penonton-penonton kita pada pagi ini sudah pun melihat dengan lebih lanjut apakah sebenarnya yang bakal kita bincangkan, dan mungkin ada yang nampak hanya sekadar dua patah perkataan yang cuba kita bawakan, Jagalah Syurgamu itu, tetapi sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua untuk menjawab persoalan-persoalan dan menghuraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan hadis yang akan kita bawakan, hadis dari baginda Nabi SAW. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan dan saya memperkenalkan siapa panel yang kita bawakan pada hari ini, saya nak ingatkan kepada penonton-penonton ya, jika ingin bertanyakan soalan, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-881677 ataupun nak terus ke Facebook rasmi kita bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah poster yang tertera. Boleh pergi ke Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat siaran secara langsung, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bertanya, dia kata, di mana nak tengok Tanyalah Ustaz sebab pagi ni tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, penonton-penonton semua, hari ini kita bersama dengan bintang ilmuwan yakni Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Difahamkan Ustaz, suara ada sikit-sikit suara agak serak sikit lah. Tapi masih tetap boleh untuk menyampaikan mudah-mudahan sesuatu kepada dengan penonton-penonton. mic lah, mic yang ada kat saya ni. InsyaAllah. Baik, Ustaz, mungkin di awal ini untuk penerangan kepada penonton-penonton dan juga nak buka tirai perbincangan kita, silakan untuk Jagalah Syurgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Da'i Azrin, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam suasana ujian banjir ini insya-Allah tak terlibat kan? Tempat saya tu dia tak amin. Dan kepada yang terlibat kita doakan, ucapkan ta'ziah dan bersabarlah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dihormati seluruh kehadiran para penonton pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki, kekuatan, ilmu bertambah, iman makin kental, jiwa makin murni, ibadat makin sempurna, dan kita beroleh kejayaan, kemenangan. Dunia kita beroleh kejayaan, akhirat kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan kita. Dan Azrin, tajuk kita pada pagi ini ialah Jagalah Syurgamu. Dalam berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya kira bukanlah saya seorang yang layak bercakap tentang tajuk ini. Tapi saya berpeluang untuk bercakap pada pagi ini. Dan saya beruntung untuk bercakap tentang suatu tajuk yang amat dekat dengan hati nurani kita. Iaitulah tentang ibu, tentang ayah. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya kira bukan saya anak yang terbaik. Tapi saya ingin berbakti dan terus berbakti kepada mereka berdua telah pergi meninggalkan saya. Dan harapan saya mudah-mudahan usaha saya selama ini sampai kepada maksud dan matlamatnya. Ini satu mukadimah awal, Azrin. Sebab kita bincang tentang tajuk yang amat penting sebenarnya. Ini tajuk tentang jantung hati kita. Bercakap tentang persoalan nadi kehidupan kita.
Kerana ibu, tuan-tuan, adalah jantung kehidupan kita. Ibu adalah merupakan sendi kehidupan kita. Nyawa ibu adalah nyawa kita. Daging ibu, daging kita. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati sekalian, seorang ibu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tanpa ibu, kita akan lahir ke alam bumi yang terindah ini, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah, dalam rakaman bicara kita pada pagi ini, kita nak sandarkan kepada satu hadis Nabi SAW. Saya nak sandar satu hadis Nabi yang Nabi sebut dalam riwayatnya. Datang seorang sahabat bernama Jahimah radhiyallahu anhu. Datang berkata, ya Rasulullah, aratu an aghzuwa fi sabilillah. Datang Jahimah kata, Rasul, aku nak berjuang di jalan Tuhan, nak berjihad lah maksudnya. Wa qad ji'tu astashiraka, aku datang untuk bertanya engkau, so aku nak pergi berjuang. Nabi bertanya kepada Jahimah, hal laka ummun, mak masih ada ke tidak ada? Lalu kata Jahimah, na'am, ya Rasulullah, mak masih hidup lagi. Tengok tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Fa'alzimha fa'innal jannata tahta rijlaiha. Balik pada ibu kamu, rapatinya, dekatinya, bersamanya syurga di bawah telapak kakinya. Hadis daripada Imam An-Nasai radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maknanya sesuatu yang besar kepada kita ialah menunjukkan betapa nilai, harga ibu kepada kita, tuan-tuan, besar sekali. Seorang ibu kepada kita, tuan-tuan, adalah merupakan insan yang paling utama untuk dihormati, dicintai, didakapi, diciumi, ditaati, dipatuhi, dan didekatkan dengan jiwa hati kita. Arti dalam agama, tuan-tuan, kalau kita sampai tahap derakakan mak ayah kita, tak melaziminya sebagai seorang ibu yang pernah mengandungkan kita, kita sedang mencetak jalan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Kita sedang milih jalan ke neraka, bukan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Kekuatan cerita kita pada pagi ini, Da'i Azrin, diperkokoh dengan satu ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Isra, iaitu ayat yang ke-23. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat 23 Al-Isra? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahi wa bil walidaini ihsana, sampai akhirnya. Allah menentu kepada kamu satu hukum besar. Abdi kepada Tuhan kamu dan taati mak ayah kamu. Menunjuk kepada kita, tuan-tuan, ketaatan kepada ayah kita selepas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bicara kita pada pagi ialah, jagalah syurgamu, jangan terbabas, jangan terlepas, kerana syurga menanti di padang mahsyar nanti amat berkaitan dengan soal seorang ibu yang pernah kandungkan kita, yang pernah lahirkan kita, pernah besarkan kita, pernah susukan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku, ya Allah, cakap tajuk pada pagi ini. Serah kembali pada Azrin. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk pembukaan dan penerangan awal berkenaan dengan hadis yang bakal kita bincangkan pada pagi ini dalam topik pengajian hadis tentang jagalah syurgamu. Dan yang paling penting pada pagi ini, sedang penonton semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita cuba nak bawakan kepada penonton-penonton supaya faham dengan lebih dalam dan mengerti, bukan sekadar hanya tahu sosok tubuh dua insan, yakni ibu dan juga bapa, tetapi menilai apa di sebaliknya, iaitu pengorbanan, jasa dan apa yang telah dilakukan daripada lahir ke dunianya kita sampailah kita ada pada hari ini. Itu yang bakal kita bincangkan. Sebab itu kita bawakan topik jagalah syurgamu, bukan sekadar menjaga mereka tetapi melihat apa yang mereka bawa jasa dalam kehidupan kita. Baik, jom kita lihat soalan pertama untuk hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Pak Suli Romli. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, apakah definisi penjagaan syurga yang boleh ditakrifkan mengikut acuan dan juga perspektif Islam dalam rumah tangga dan dalam masyarakat kita semua?
Dan apakah cara untuk menjaga syurga seorang, yakni kedua ibu bapa, setelah kita tidak berbakti lagi kerana keduanya telah kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, untuk mereka yang ada ibu bapa tetapi telah pun kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk menjaganya, berbakti? Silakan. Tuan-tuan, puan-puan semua, khas kepada Pak Suli Ramli yang telah mulakan soalan pada pagi ini. Yang pertama sekali, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nilai antara ibu anak ini, tuan-tuan, satu nilai yang begitu panjang tempoh masanya. Dari alam rahim sampai ke alam mahsyar. Alam perutnya sampai ke alam mahsyar nanti. Takkan putus sama sekali. Suatulah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa seorang anak sebenarnya ada insan yang begitu sekali penting baginya. Bukan setakat jagaan dari sudut makan minum, tapi jagaan roh, dalaman hati. Ini berdasar kepada suatu kenyataan Nabi SAW kepada kita. Saya kira dalam isu ini Pak Suli Ramli, kita sedia maklum satu hadis Nabi yang cukup jelas. Sahabat datang ke Nabi Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapa orang yang paling layak untuk aku bersahabat dengannya? Dia jawab, jelas Nabi kata, ummuk. Mak kamu. Tiga kali Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut abuka. Saya tak nak jelas ini secara detail, nak ambil roh hadis ini. Kata para ulama, dengan Nabi sebut tiga kali itu bermakna apa? Menekankan betapa syurga itu berada bersama dengan mak bapak kita. Maksud dalam agama begini, tuan-tuan, kita kena faham. Saya nak bawa hadis dalam konteks yang kita kena faham. Maksud kata para ulama, maksud kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, artinya kalau kita betul-betul memahami nilai seorang ibu kepada kita, kita hanya ada ialah kasih, sayang, cinta. Bukan setakat masa hidupnya, bahkan ketika sampai ke alam barzakhnya, tetap seorang ibu seolah bersama dengan kita. Ia telah mati dah 3 tahun, dah 30 tahun, tetapi kita merasakan, aku lahir ke bumi, ibu lahirkan aku. Aku besar, ibu yang besarkan aku. Aku boleh hidup selesa, ibu yang aku segala-galanya. Di sini kata para ulama menunjuk kepada kita, bakti pada bapa ini tak berhenti, bahkan dia akan terus-terusan. Betullah rumusan saya boleh sebut kepada Pak Suri Ramli semua sekali ialah, antara bakti yang utama sekali ialah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas Nabi sebut, antara rezeki besar orang yang telah meninggal dunia ialah, apa dia? Waladin salihin yad'ulah. Anak salih doa kepada mak ayahnya. Arti seorang ibu telah meninggal dunia, tuan-tuan, apa harta utama bagi kita untuk mereka? Doa dan doa. Allah maghfir laha, Allah maghfir laha. Bermakna tiap waktu jangan lupa berdoa kepada Allah. Dengan air mata bercucuran, ucapkan, ya Allah, angkat darjah ibuku, jangan disaksanya, berikan syurga yang berkekalan, kubur bercahaya. Doa dan doa. Tapi syaratnya dan Azrin, anak yang soleh tadi. Wallahu alam. Berbakti kepada ibu bapa walaupun telah tiada, tetapi masih lagi boleh didoakan kebaikan kepada mereka. Tetapi dan salah satunya dengan doa. Adalah doa. Itu salah satu daripada ini, dan syaratnya adalah anak yang soleh. Baik, sedang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita pada pagi ini, hari Selasa 21 Disember 2021, dan tinggal beberapa hari sahaja lagi kita akan menutup tirai untuk tahun 2021
dan tibanya tahun 2022 dan sedar tak sedar cepat masa berlalu dalam setahun tidak terasa. Baik, pada pagi ini kita terus membincangkan tentang topik dua insan yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, yakni ibu dan juga bapa. Mungkin ada di antara kita yang masih bersama dengan kedua-duanya ataupun kedua-duanya telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ataupun salah satunya tetapi tetap lagi kita kena berbakti, dan seperti mana dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Roslan sebelum kita berehat tadi, berbakti dan terus berbakti, di antara bakti yang masih boleh kita lakukan adalah mendoakan kepada kedua ibu dan bapa kita dengan syarat adalah anak yang soleh. Jom jadi anak yang soleh. Baik, jom kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Hafizi Hafiz. Mari kita lihat apakah soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Baik, anak-anak merupakan permata hati kedua ibu bapa, tetapi bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang yang sanggup menghantar kedua ibu bapanya ke pusat penjagaan warga emas walaupun mereka berkemampuan dengan alasannya sibuk dan tak cukup masa? Adakah mereka berpeluang untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan yang ditanyakan. Alasan sibuk dan tidak ada masa. Boleh diterima atau tidak, Ustaz? Silakan. Dari Azrin dan saudara Hafizi yang bertanya dalam soalan yang menarik pada pagi ini. Soalan saudara Hafizi soalan yang berbentuk kejiwaan, luahan perasaan. Saya rasa mewakililah di kalangan anak-anak yang mereka boleh melihat situasinya. Sibuk tak menentu, urusan kerja yang banyak, kadang-kadang tekanan ekonomi macam-macam. Jawapan sebegini. Bila bercakap tentang ibu dihantar ke rumah orang tua, dua jawapan saya nak beri. Pertama, kalau dihantar atas kehendak dan kemahuan ibu tu sendiri, tak apalah, ibu duit ada, ibu pencen, kalau Along nak hantar ibu ke rumah orang tua, okey, tak masalah, ibu bersedia, mungkin Along sibuk, ibu reda lah, ibu ke sana, kebayaran pun tak ada masalah, ibu ada pencen contohnya. Ibu ada kawan-kawan sana. Ada kawan-kawan. Itu mungkin aspek agama, nampak ketenangan sikit. Tapi yang kedua, tuan-tuan, kalau sampai tahap ibu tertekan atas apa pun isu anda hadapi, kesempitan masa, banyak kerja, urusan banyak dalam urusan kedua, tapi ibu kita dalam keadaan alun hantar ibu ke, alun tergamak ke, angat tergamak hantar ibu ke rumah orang tua ke, kenapa macam ni? Kalau sampai ibu kita jatuh air mata, tuan-tuan, air mata tumpah kerana tak reda. Saya takut, saya bimbang. Nabi dah sebut, reda Rabb fi radal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Hadis Imam Tirmizi. Allah reda bila mak bapak reda. Bila bapak dah titis air mata, saya tak nampak itu tanda keredaan. Bila bapa dah titis air mata, tanda dia murka, dia marah. Apa nilai aku seorang ibu yang pernah kandungkan anak, tiba-tiba tempat aku di rumah orang tua? Kita berlaku adil. Ustaz, saya dalam ketekanan, saya dalam kepayahan nak jaga ibu saya yang dah uzur. Tuan-tuan, ingatkan balik, Allah Subhanahu Wa Taala pemunca rezeki kepada kita. Apakah anda seorang anak yang rapat dengan Allah Azza wa Jalla? Banyak mana masa anda munajat kepada Allah, merintih di waktu jam awal pagi. Ya Allah, aku ibu yang sakit. Ibu dah jaga kami 10 orang adik-beradik, sekarang aku diuji ya Allah. Aku nak tahu apakah ini satu kebaikan? Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Saya boleh jawab, tuan-tuan, saya pasti yakin tak ada seorang ibu yang reda untuk mereka dibawa tempat yang jauh daripada perasaan cinta sayang kepada anak dan cucu mereka. Oleh itu bagi saya jawapannya mudah, Saudara Hafizi. Jangan sampai ibu titis air mata. Air mata ibu mahal, tuan-tuan. Air mata mungkin kerana keredaan, selamat kita. Tapi kalau air mata tumpah kerana dia marah dan murka kepada kita, Allah lebih murkai kepada kita.
Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Imam Al-Bukhari, pegang hadis ni. Saya minta semua kita pegang. Pegang betul-betul. Apa kata Nabi SAW? Kullu dhunubi yuakhirullahu ta'ala ma sya'a minha ila yaumil qiyamati illa uquq al-walidaini. Semua dosa Allah ampunkan. Allah akan pelewatkan. Dia punya saksaan sampai di pada masa. Tapi dalam bab derkapa ayah, Nabi kata apa? Allah akan awalkan saksaan. Suatulah, jangan cari kesempitan di atas air mata ibu yang tumpah. Kita nak air mata tumpah kerana keredaan. Fikir renungkanlah. Saya bimbang, neraka menanti, syurga tutup. Wal'iyadzubillah. Itu jawapan saya lah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan ayat tadi tu ya, air mata ibu dan bapa sangat mahal. Kalau tumpah kerana keredaan itu adalah kelebihan, rezeki. Tapi rezeki ya. Dan kalau tumpahnya kerana kemurkaan itu satu azab yang bakal menanti. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Ustaz Roslan Muhammad, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar. Ya, saya. Ya. Soalan saya begini Ustaz. Kita ni wagas Ya, alhamdulillah. Silakan soalan Tuan. Soalan saya begini Ustaz. Ya. Ustaz, kita dah sedia maklum, kadang-kadang kita ni, kalau dah kahwin yang jadi masalah sikit Ustaz. Kerana kadang-kadang kita melebihkan isteri. Jadi kita bukan sengaja Ustaz. Kita nak melebihkan isteri. Tapi, ialah kita tak sengaja. Kadang-kadang ibu, ayah kita memendam rasa kerana kesilapan kita yang tidak kita sengajakan. Soalan saya Ustaz, adakah kita juga tergolong dalam yang dikatakan menempah balasan neraka di akhirat kelak? Kerana kita bukan sengaja Ustaz, dan ini yang membuatkan kita menjadi masalah besar kerana dia pun tak berterus terang dengan kita dan hingga akhir hayat. Apakah kita juga mempunyai jalan ke neraka ke auzubillah Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ialah bila mana kalau dulu zaman kita bujang saya memang fully ataupun sepenuhnya 100% untuk ibu dan bapa ataupun adik-beradik kita. Tapi bila mana dah berumah tangga, maka ialah untuk isteri kita, anak kita, sehingga kadang-kadang kita tak perasan terabai tanggungjawab kepada kedua ibu dan bapa. Berkecil hati. Dan apakah ini juga termasuk dalam yang dimurkai tadi Ustaz? Silakan. Baik, di Azrin dan Cik Omar yang bertanya, saya nak direct kepada poin penting. Dalam isu soal melebihkan isteri daripada mak bapak sendiri. Ini ada frasa kemudian dalam kehidupan kita. Frasa kemudian berlaku mungkin setelah beberapa bulan, tahun kita kahwin. Dalam agama tuan-tuan ialah kita nak kena pastikan di awal perkahwinan kita supaya isteri nampak bahawa dia bukan sekadar kahwinan kita, dia sedang berkahwin dengan keluarga. Bermakna isteri tahu bahawa dia bukan setakat bersama kita, tapi mak ayah kita. Dan kita suami pula, kita berkahwin bukan sekadar isteri kita, kita seolah bersama dengan mak bapak dia. Betul. Mertua kita. Kalau semangat bila kita tanam pada awal perkahwinan, ayah awak adalah ayah saya, ibu awak ibu saya, ibu saya ibu awak dalam konteks suami isteri, ayah saya ayah awak, kita tak ada beza. Kalau semangat itu ada, saya yakin percaya isteri yang ada akhlak yang baik agama dia akan kata, bang, mak abang adalah orang paling utama, abang ibu lahirkan, besarkan. Sebab dalam konteks itu seorang isteri bila faham, dia tidak akan jadi insan yang orang kata apa, keras kepala. Sehingga dia katakan, abang, saya isteri kan, itu mak abang tak jangan kisah, itu adik-adik dan bagamai. Sebab dia tahu. Akhirnya, satu ketika nanti, saya bercakap dalam kerangka situ semasa masyarakat. Kita bimbang, akhir tu masa nanti, kalau isteri tadi bersikap kasar macam tu, anak-anak macam mana? Akan datang suatu keadaan, anak kita akan balas kita dengan benda yang lebih teruk lagi. Tak kisahkan kepada kita. Kesannya ada. Lepas tu bagi saya, Cik Omar, dalam soal ini, awal perkahwinan mesti kita bangunkan nilai kebersamaan. Akhirnya bila ada nilai kebersamaan itu, insya-Allah tak adalah situasi lebihkan mak sendiri, lebihkan isteri, sebab kita masih tahu hak kita masing-masing. Ada nilai keinsafan. Itu satu. Yang kedua, Cik Omar,
Memanglah bila kita ada isu lebihkan isteri ni, kalau kita tak jaga hati ibu kan terasa. Ya? Kita nak kena sentiasa harmonikan suasana. Sebab bagi saya, kunci utama dari Azri ialah kita ada tafahum. Arti kesefahaman antara isteri dengan suami isteri kena ada kesefahaman. Kalau isteri minta balik ke rumah maknya, kita balik sebagai suami. Dan isteri pula, kalau suami minta balik ke rumahnya, kita balik sebagai isteri. Masing-masing nyawa kita. Ibu anda, ibu isteri ada nyawa kita. Dan ibu kita, nyawa isteri kita. Dalam Islam, keadaan macam tu. Seorang mertua, seorang anak menantu, deraka pada mertua, dosa. Katalah seorang anak perempuan, menantu tadi, tolak mak mertuanya. Tak terima, tak cantik, tak kisah, tak berdua macam tu. Tak berdosa. Sebab, martabat mak mertua macam mak sendiri. Itu agama. Jadi maknanya, kena ada suatu kesefahaman yang bijak. Kerana agama, bukan kerana dunia semata-mata. Wallahualam. Wallahualam. Bina kesefahaman. Betul Ustaz, itu kuncinya, bina kesefahaman. Dan jangan sesekali kita ini memandang, okey, mak ayah kita itu saja, mak mentua itu bukan. Jadi bila mana terbinanya kefahaman itu, maka akan harmoni dan tidak ada lagi isu bila mana terasa dan sebagainya. Betul. Baik, dan seterusnya kita ada pemanggil seorang lagi di talian, sahabat kita. Mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang tercinta juga Ustaz Roslan. Ya tuan, siapa di sana? Soalan saya begini, bagaimana untuk mewujudkan bainati jannati, iaitu rumahku syurgaku, dan juga anak-anak syurga, sebelum kita menjaga syurga itu kedua ibu bapa kita. Itu soalan pertama. Soalan kedua pula, bagaimanakah sikap ibu dan juga bapa dan juga ibu bapa mentua yang mentingkan diri mereka sendiri, yang kata ego lah, dan anak-anak ni di dalam derma. Kadang-kadang kita nak menghormati ataupun terasa hati nak menjaga, nak menegur ibu bapa yang bersikap sedemikian. Bolehlah minta Ustaz Roslan jelaskan bagaimana kedua ibu bapa yang bersikap ego ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tuan atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan kita dapat di sini. Yang pertama tentang baiti jannati, bagaimana kita nak mewujudkan satu suasana dalam rumah tangga yang harmoni, seronok, tidak ada apa-apa benda yang menyebabkan rasa tak selesa. Dan yang kedua tentang ibu dan bapa mertua ataupun ibu dan bapa kita sendiri yang bersikap ego. Masing-masing nak yang ni, nak ini, tapi mungkin yang kesefahaman tadi tidak ada. Ustaz, bagaimana? Silakan. Baik. Yang pertama, Cik Ilyas Abu Bakar tentang persoalan mewujudkan baiti jannati. Yang pertama, saya nak ambil dua cabang penting. Yang pertama, wujudnya baiti jannati ini, asas utama ialah kerana agama didahulukan. Nak tahu itu kenyataan. Suatu Nabi sebut bila berkahwin saja, kata Nabi, fakhtar li dzatid din taribat yadak. Pilih beragama, kamu akan beroleh keselamatan. Yadak, taribat yadak mana? Sejahtera, selamat, bahagia, tenang. Itulah maksud taribat yadak. Itu satu. Betul, dalam proses perkahwinan, pemilihan itu penting sangat. Dia bukan berlaku selepas kahwin 3 bulan, 3 tahun baru nak bina. Tidak. Perkahwinan agak agama. Ialah benda ini benda yang bukan sesuatu yang bersifat praktikal kadang-kadang. Teori lah. Tapi kita kena usaha praktikal. Baik. Yang keduanya ialah, Cik Ilyas, bila bertanya tentang soal baiti jannati tadi ialah, saya kira antara yang penting juga ialah dari sudut pengisian dalaman itu. Kalau kita bincang tentang isu jaga syurgamu tadi kan, dalam konteks ibu bapa tadi, dalam konteks ibu kita dan ayah kita, termasuk mak ayah sekali, saya kira ialah persoalan dalaman itu. Kalaulah ibu ayah berjaya bina suasana dalaman rumah tangga dengan suasana keilmuan, berjamaahnya, dengan agama diterap masuk, tuan-tuan, sampai bila pun insya-Allah akan bahagia rumah tangga. Tak berkasar, tak bermasam muka, tak berkata-kata yang keji, tak akan ada. Sebab dia yang mengawal agama. Yang mengawal agama. Sebab tu dalam agama, kita dituntut sangat, tolong bacalah doa surah Al-Furqan itu. Amalkan sentiasa. Dia ada pintu keberkatan. Dengan atas usul kita Allah berkat. Apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta ada keimaman. Keimaman bukan imam solat.
iaitu ada keilmuan, ada keimanan, ada kesefahaman yang tinggi, ada moral yang baik, semangat bergotong royong, tak kata mengata, tak berat. Itu sebab keimamannya. Itu satu perkara. Baik. Kemudian dalam soal sikap mak bapak yang lebih mementingkan diri sendiri, saya rasa saya kena berlaku adil dalam hal ini. Mak bapak yang sikapnya macam itu, ini mana kelemahan anda sebagai ibu bapa. Sepatutnya bukan itu sifat mak bapak. Kita seorang dewasa ni, saya bercakap tentang realiti ya. Kalau kita sudah ada menantu, kita sudah ada keluarga yang besar, kita kena fikir tentang kebahagiaan anak kita. Betul. Jangan fikir kita lagi. Kita anak kita lebih bahagia. Ada anak-anak yang makin besar, cucu kita juga. Cucu makin sejahtera. Cucu makin berjaya. Takkan kita ambil sikap untuk berkeras kepala. Alung balik rumah baba. Jangan balik rumah Belah isteri, sana. belah sana. Abah tak suka. Setahun sekali, kena pasti balik baba. Bukan lama, 3 minggu tak apa, contohnya. Tak payah balik rumah sana. Tak ada. Ini bukan akhlak baik. Ini satu kezaliman kepada moral anak kita. Ini satu hukum yang tak betul. Sebab tu kita kata apa? Alung tahu dalam urusan hidup. Bapa hanya doakan malam siang. Mama doakan Alung berjaya, cucu-cucu mama berjaya. Itu yang patut kita ada. Bahkan itu kita harapkan. Tapi kalau kita ambil kesempatan untuk berkeras kepala, tekan anak menantu kita, apa untungnya? Kita seolah telah sedang meruntuhkan bina masjid yang terbangun dengan suara harmoni. Bila masuk campur macam ni, kita sedang meretak belahkan hubungan rumah tangga isteri anak kita. Akhirnya kalau mereka berbantukan, siapa pemunca? Sebimbang kita ayah mak yang jadi pemunca. Wala'adzubillah. Betullah kena lebih harmoni. Saya sebut ini sebab pengalaman peribadi saya dalam masyarakat, saya nampak sangat. Kalau mak ayah lebih berlapang dada kepada anak-anak dalam urusan, kita hanya mendoa di belakang. InsyaAllah Allah berkati. Kita pun bahagia, anak bahagia. Kita tenang, keluarga anak pun tenang. Yang untung siapa? Kita bahagia, kita tenang, kita untung. Sebab anak cucu kita makin hari makin dewasa, makin berjaya, makin tenang. Kita beruntung. Wallahualam. Betul. Dan kalau tengok pada situasi yang Ustaz tunjukkan kepada kita sebentar tadi, ceritakan kepada kita, yang inilah boleh disebut sebagai peribahasa di luar mati mak, ditelan mati bapa, dan akhirnya di tengah-tengah itulah yang sengsaranya. Jadi dia pun tak tahu macam mana nak yang ni ke, nak macam ni ke, tapi sebab dua-dua sayang, jadi terpaksalah berada di tengah-tengah dalam keadaan kebingungan. Jadi teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Pada pagi ini untuk perbincangan tentang pengajian hadis, dan sudah pastinya emosi mula terbuai dan dibawakan perbincangan dan diberikan kepada penonton-penonton semua tentang apa sebenarnya yang patut kita faham, yang patut kita teliti dan patut kita ambil tahu tentang bukan sekadar menjaga secara zahir sahaja ibu dan bapa kita, memberi daripada sudut keuangan, tempat tinggal yang selesa, bukan sekadar itu penonton-penonton, tetapi juga kita nak memberikan kepada penonton-penonton kefahaman supaya menjaga juga emosi jiwa kedua ibu dan bapa kita. Sebab itu kita bawakan Jagalah Syurgamu. Kita nak berikan satu tamparan hebat kepada penonton-penonton juga kami yang berada di studio. Baik, jom kita lihat soalan dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Soalan ini tentang realiti juga ya. Seorang isteri wajib taat kepada suaminya kecuali jika suatu perkara itu bertentangan dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, bagaimana pula dalam situasi suami melarang isterinya balik melawat ibu ayah yang uzur dan sedang sakit? Adakah isteri wajib juga patuh? Walaupun larangan suami itu jelas bertentangan dengan apa yang Islam ajarkan, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu ayah.
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Nak balik tengok mak ayah sakit, dia tak bagi. Dia kata wajib taat pada suami. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. Saya bila dengar soalan ni, hati menangis. Ya. Bukan kata menangis sebab mana manusia yang tak akan sakit, ya, mana orang yang tak akan ditimpa musibah. Siapapun kita tu, bila sampai masa sakit, demam, akan ada musibah. Jadi kalau kita fikir betapa hidup ini begitulah keadaannya, akan tiba masa sakit demam itu akan berlaku. Tak sekarang, akan datang. Kenapa anda seorang suami? Itulah sikap anda. Tergamak. Apakah anda tidak sakit satu hari akan datang? Anda tidak uzur? Anda segar bugar sampai ke mati? Tidak. Cuba anda pegang satu konteks hadis penting. Kalau anda seorang suami, mertua anda adalah macam mak anda yang pernah kandungkan anda. Tak lebih tak kurang. Anda seorang isteri. Mertua anda yang perempuan itu seolah macam dia kandungkan anda. Kerana dia telah kandungkan suami anda. Dalam satu Nabi sebut kepada kita, hadis daripada Ibnu Majah, Nabi kata apa? Bila datang saat bertanya tentang isu mak bapak, kata Nabi jawab dengan penuh keinsafan. Nabi kata apa? Huma jannatuka wa naruka. Datang sahabat Rasulullah, macam mana keadaan ibu bapa sebenarnya? Nabi jawab dengan ringkas padat. Nabi kata apa? Mereka berdua ini adalah beri syurga kamu, neraka kamu. Apa makna hadis tuan-tuan? Saya nak ambil hadis secara makna umum. So Nabi sebut kepada kita bahawa ibu ayah ini jalan ke syurga, jalan ke neraka kita. Saudara Faizal bertanya tadi, kalau seorang ayah sakit di belah pihak isteri kita, sakit saya tadi, ujian Allah kepada dia. Baik. Kalau kita seorang suami yang soleh, kita akan kata, yang abang simpati dengan ayah yang. Mudah-mudahan Allah berkesembuhan, yang boleh ziarah, bahkan beri rawatan terbaik, nak jaga pun sila. Sebab apa? Hari ini ayah yang sakit. Jadi minggu depan ayah saya yang sakit. Hari ini bonda yang sakit. Jadi minggu depan bonda abang yang sakit. Suami yang bijak fikir macam tu. Tapi kalau kita berkeras dalam kerangka tadi, kita menolak hadis Nabi. Nabi kata, mak bapak syurga atau neraka kepada kita. Maka tuan-tuan, tidak adil seorang suami macam tu. Baik. Dalam hukum beragama, ya, tetap isteri kena patuh sang suami. Itu hukum agama. Kalau suami kata, sayang, tapi tak sayang sebenarnya. Yang nak balik, abang tak izinkan. Dalam hukum agama, memang isteri patuhkan suami. Dia tak boleh keluar. Hukum agama. Jadi ustaz, itu dah macam satu tidak keadilan. Ya, tidak adil. Betul. Tidak adil bukan bagi isteri. Tidak bagi suami. Patut tak macam tu. Itulah bagi hukum agama, isteri kena bersabar. Hanya pada Allah dia merintih. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lembutkan hati suaminya, diberikan suaminya hati yang tenang, bahagia, dilembutkan perasaan supaya satu hari suaminya dapat beri kebenaran. Itu kenyataan. Kepada sang suami macam tu, bagi saya, anda telah zalimi seorang bapa mertua yang martabatnya macam bapa anda sendiri. Jangan harap anda akan dapat keberkatan hidup kalau anda juga titis air mata bapa mertua sebab kezaliman anda tadi. Maka kena ingat tuan-tuan, mak bapak kita adalah bapak kita, mertua kita, bapak kita sama. Tengoklah pandangan mata kasar, cara keimanan, bukan mata kasar semata, tengok mata hati sekali. Mudah-mudahan Allah beri kita jalan penyelesaian. Wallahu a'lam. Itu jawapannya, dan tolong ambil sebagai ia satu pesanan yang sangat penting. 4 kali ditekankan di situ tentang kepentingannya. Baik. Kita ada pemanggi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Iyat sini Nohayati Ismail dari Rawang. Oh, Bandar Tasik Bandar Puteri Rawang Selangor. Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Ya, silakan soalannya puan. Terima kasih Dai. Sebelum tu Kak Iyat nak terima kasih kepada penerbit sebab bukan senang nak tembus talian untuk tanya soalan secara terus dengan Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan Kak Iyat, adakah semua yang keluar daripada mulut seorang ibu dan ayah itu satu doa Ustaz? Sebab terkadang kita terdetik dalam hati,
Kita tak nak marah anak kita sebab kita nak redha, kita tak nak anak kita jadi anak durhaka. Dan mohon Ustaz ulaskan sikit, adakah benar setiap dosa kepada ibu bapa akan dibayar cash Ustaz di dunia? Dan juga tentang kemungkinan kata-kata what you give you get back. Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyad atas soalan yang ditanyakan. Wow, what you did you get back. Wow, okey, kata-kata di ujung tu ya. Baik, saya dapat tangkap dua soalan ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan adakah setiap kata-kata yang keluar dari ibu bapa itu adalah doa, kata Kak Iyad. Dan yang kedua dia berkenaan dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini kepada ibu bapa kita khususnya akan dibalas terus cash di atas dunia. Bagaimana Ustaz? Silakan. Kak Ayat yang bertanya dan para penonton yang bersama kita pada pagi ini. Secara umumnya, secara umumnya dalam agama ini lidah wajib dijagai. Betul. Sebab Nabi SAW bersabda bahawa lidah ini merupakan lidah yang boleh merosak, membinasakan. Sampai Nabi kata, amsik lisanak, jaga lidah kamu. Ini hukum agama. Arti satu ucapan yang tidak elok, yang bersifat celaan, ia tetap sebagai satu dosa. Jadi kalau kita tengok hukum agama kita pada anak kita, kamu ni bodoh, bangang, contohnya, kalau tak doa pun, dia tetap satu dosa. Sebab kata-kata tidak elok, tidak baik. Apalagi kalaulah ianya bersifat doa. Kalau nak marah sangat, aku nak doa budak jadi bodoh sampai ke mati, contohnya. Lagilah satu dosa yang lebih besar. Betul lah tuan-tuan. Satu ketika datang seorang sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini cerita tentang anaknya yang keras kepala, yang degil. Dia cerita kepada Umar, anda kepada degil macam-macam. Umar berkata kepada lelaki tadi, wahai lelaki, saya tengok namanya, lelaki dia kata apa? Bila kamu bercakap dengan kamu, bila kamu bercakap dengan anak kamu, kata dia, jaga dua perkara. Jaga niat, kedua, jaga ucapan. Ini kata Umar. So Umar nampak bahawa anaknya keras kepala. Kenapa? Lelaki ini dalam keadaan guna perkataan yang salah. Niat tak betul, salah perkataan. Anaknya degil. Umar bagi tak peringatan. Nampak? Maka bagi saya dalam isu ini, tuan-tuan, Kak Ayat yang bertanya dan tuan yang dengar cerita kita pada pagi ini, jelas menunjukkan kepada kita bahawa hati-hati dalam ucapan. Niat tak berniat, baik tak baik, bila ucapan kotor dan keji lucah dan tak elok, bodoh bangang, bahaya. Pertama, dia sudut emosi anak-anak kita. Kalau anak kita usia dah umur bukan setahun, 2 tahun, umur dah 11 tahun, kita katakan dia, kau ni banglong, bodoh benar, bangang. Emosi terganggu. Ya, betul. Emosi terganggu. Dia akan ingat kata-kata maknya sampai bila-bila. Mak aku pernah kata kena bodoh bangang ketika dia marah. Jadi kalau anak kita ada akhlak kurang elok kita, jangan cepat salahkan dia, kita ada kesilapan. Kerana pernah tu, masa kita katakan dia, kamu ni bodoh. Emosi. Sebab itulah, untuk anak kita emosi tak terganggu, jiwa tak tersentuh disebabkan oleh kata yang buruk, tolong istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata-kata tak elok, tidak ada kebaikan langsung. Yang ada ialah kata-kata yang baik. Saya ingat Dan Azrin. Ya, saya kecil-kecil dulu, bila atuk saya marah, dia tak kata bodoh bangang. Dia kata apa? Budak bertuah ni. Dia nak marah. Betul. Dia guna perkataan, budak bertuah. Nak marah tu. Dia cubit, dia pukul. Tapi kalimahnya, budak bertuah. Ini menampakkan orang lama kita, dia faham. Harga sebuah ucapan penting. Tak langsung jadi sesuatu yang besar kemudian. Baik. Tentang isu yang kedua, tentang perkataan apa tadi? Tentang apa yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, dia bayar cash di atas dunia. Azabnya itu. Kita lebih yakin pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa kepada kita? Nabi kata, "Fa inna Allah Ta'ala yu'ajjiluhu li sahib fi dunya qabla mamat." Dalam hadis Al-Bukhari. Siapa yang buat tak elok pada mak bapak dia, zalimi, tak jagai, tak rapati, bahkan berkasar, bahkan tolak mak bapak, tak nak dikati rapati, kata Nabi, Allah boleh segerakan azabnya di masa hidup dunia lagi. Maksudnya Allah kirimkan kepayahan, kesusahan, hidup yang tak selesa bila di dunia lagi. Ini Nabi sebut. Dia boleh berlaku. Ustaz, saya tengok ada orang buat jaga bapak pun tak nampak seksa sangat. Tak nampak fizikal, tapi jiwanya makin tertekan. Hatinya sempit, hidupnya makin payah.
Sebab itulah kata para ulama, sebenarnya ada keadilan Allah di situ. Kenapa? Allah segerakan azab dunia sebab nak tunjuk kepada kita harga mak bapak ni penting kepada kita. Nilainya penting. Doanya ada barakah, akhlaknya ada kemuliaan, sebab kita jangan berlaku tidak elok kepada mak ayah. Kita bimbang, Allah tarik pintu keberkatan. Dunia lagi. Akhirat jangan cakaplah. Dunia Allah tarik. Ingat tuan-tuan, kita tak nampak, tapi saya bimbang, mak ayah meninggal, kita dah mula dalam kepayahan. Mak ayah dah tak ada, kita zalim kepadanya, kita tak rapati, kita berkasar. Bila mak ayah tak ada, kita dah mula sempit hidup. Rezeki tak banyak mana, tiada berkat. Saya takut ketika itu kita dah mulai hilang segala-galanya. Wallahu a'lam. Kata-kata itu satu doa dan juga dibayar terus di atas dunia apa yang anak-anak lakukan kepada kedua ibu bapanya, perkara yang tidak elok. Baik, sedang penonton, ayo kita berfikir seketika. Saya beri ruang untuk berehat. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Penonton-penonton, ingat tak di dalam satu peristiwa ketika mana baginda Nabi SAW menaiki tangga mimbar, lalu para sahabat mendengar baginda Nabi SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan di antaranya yang diaminkan oleh baginda Nabi SAW adalah berkenaan dengan satu orang anak yang mana masih lagi ada ibu, masih lagi ada bapa, tetapi tidak masuk syurga. Hidup, ada ibu, ada bapa ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, tetapi di akhirat sana dia tidak masuk syurga. Maka kata malaikat, celakalah dia. Nabi mengaminkan. Ini juga ada satu kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi di awal. Ustaz kongsikan kepada kita, ibu dan bapa itu adalah syurga kamu dan juga neraka kamu. Maka rugilah siapa yang masih ada ibu, masih ada bapa, tetapi tidak masuk syurga. Jadi pagi ini, adakah anda mahu menjadi insan yang rugi? Fikir-fikirkan. Baik, okey, jom kita terus ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Ana Karnina. Soalannya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, adakah berjihad kepada ibu bapa lebih besar pahalanya dari berjihad fi sabilillah, kerana dengan jalan ini mudah untuk ke syurga? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah untuk seimbangkan jihad kepada kedua ibu bapa dan jihad dan juga kepada suami, kerana berjihad kepada suami juga besar pahalanya sebagai ganjaran masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat kita Ana Karnina atas soalan yang ditanyakan. Cantik soalannya dan saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan. Okey. Puan Ana Karnina yang bertanya. Pertama sekali, dalam apa situasi jihad adalah satu perjuangan. Jihad menegakkan agama suatu perjuangan yang utama dan penting. Sebab dalam Quran pun sebut kepada kita hal ini. Yang kedua, jihad untuk bersama mak bapak. Jihad untuk jaga yang sakit kita rawati. Yang uzur kita dekati. Yang tak ada kekuatan kita bina kekuatan. Emosi kita jaga. Beri makan minum. Jihad juga. Cuma dalam hal ini, kita tengoklah nilai keadilannya. Di mana? Pada awal mukadimah tadi, kalau tuan-tuan masih ingat apa yang sebut tentang sahabat Jahimah radhiyallahu anhu. Jahimah datang pada Nabi minta tanya, Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berjuang ni. Aku datang untuk minta izin pergi perang. Nak mati syahid. Ji'tu ilaik, aku datang untuk ashtashirak. Aku nak minta pandangan. Tengok tuan-tuan, Nabi seorang hamba Allah yang hebat, yang cerdik, yang bijak. Cara Nabi berjawapan menarik. Nabi kata apa? Halaka umun. Dia tak tanya Jahimah, duit ada banyak mana? Sihat ke badan kamu? Dia kata, halaka umun. Mak ada lagi tak? Terus kepada mak ada tidak? Nak pergi jihad ni?
Jadi bila tanya mak ada lagi, kata jemaah, Rasulullah, mak saya ada. Kata Nabi, farja', balik pada ibu kamu. Dekatinya, berjuang untuknya, jaganya, fa'alzimaha, lazimi dia, fa'indal jannata tahta rijlaiha. Syurga di bawah tapak kakinya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa pertama tuan-tuan, ibu ayah ini nyawa kepada kita. Bukan bermakna kita tak pergi perang, bermakna kita tolak perang, tidak. Tetapi dalam situasi mak ayah perlu bantuan kita, tenaganya makin lemah, dia kesihatan makin kurang, siapa lagi yang boleh bantu mak ayah kita? Di Azrin, satu ketika kalau mak ayah masih ada, mak dah uzur. Nak makan pun tak boleh makan sendiri, kena suap. Nak ke toilet, kena dokong. Nak salin pakaian, kena tolong salin pakaian. Kecil berak, tolong basuhkan. Kita tuan-tuan, kita hantar rumah mak orang tua ke? Kita dah paling utama. Jadi pada masa itu, keadilannya adalah siapa kita pada masa itu, tengok keadaannya. Bapak perlu bantuan. Maka jihad kita pada bapak tadi, walaupun begitu, tetap harganya besar, seolah kita sedang pergi perang jalan Allah, kerana kita tetap berjuang untuk bapak kita. Maka tuan-tuan, tengok keadaan. Saya fikir pada hari ini, kita bukan fikir tentang jihad pergi perang ni. Jihad kita sekarang ialah jihad nak balik kampung je. Mak telefon, Angah, mak semalam tak lalu makan, pagi ni mak sakit, Angah tak boleh balik ke sekejap. Jihad kita macam mana? Kerja berjawab banyak. Kalau kita ada kekuatan, mak insyaAllah akan balik besok, mak insyaAllah. Beri jawapan yang optimistik. Jangan kita kata, susahlah mak nak balik macam mak telefon bukan pada masanya. Tengoklah dia tu. Tengoklah. Beri jawapan mesti, mak insyaAllah Along cuba, Along sibuk tapi Along cuba. Mak redha ya, mak bersabar ya, insyaAllah. Beri jawapan yang baik. Itu jihad namanya. Tapi kalau dah kita angkat suara, mak ni cakap kadang-kadang tak bukan masanya, minta balik pada masa bukannya. Apa ni mak ni? Kita lah menyebabkan anak mak kita mungkin duka cita. Jadi jihad kita kena pada masanya. Tuan-tuan, itulah dikatakan jihad pada bapa. Kita zaman kita macam sekarang ni. Bukan pergi perang medan perang. Jihad balik kampung, nak jaga mak yang sakit, bawa ke rumah kita, pelihara dia, bawa ke hospital. Kena fikir-fikirlah bahawa itulah perjuangan kita. Mudah-mudahan setiap inci perjuangan kita pada mak bapak tadi, harganya makin mahal di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita makin berkat, rezeki makin berkat, hidup makin berkat, dan kita pun dalam redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan yang kedua tadi juga berkenaan dengan suami, dan itu Ustaz ada kongsikan kepada kita sebentar tadi pada jawapan soalan yang awal tadi. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Ana Karnina atas soalan yang diberikan dan jawapan telah pun dikongsikan sebentar tadi. Baik, sebenarnya kita ada sesuatu yang bakal kita bincangkan juga berkenaan dengan bagaimana untuk menegur ibu bapa yang melakukan kesilapan supaya tidak terjadinya anak itu anak yang derhaka. Tetapi caranya kena betul. Bagaimana cara untuk menegur kedua ibu bapa yang melakukan kesilapan, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton semua. Sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali setelah kita berehat seketika sebentar tadi dan beralih pula ke TV9 untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang jagalah syurgamu. Banyak telah kita kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan beroleh manfaat, dan yang paling penting, ayo sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Jangan dipendam seorang-seorang kita punya perbincangan pada hari ini. Sebarkan, semoga semuanya dapat tahu tentang kepentingan untuk menjaga ibu dan bapa, bukan sekadar di luar zahir saja, sekali dengan emosi dan juga dalaman. Baik, kalau nak sebarkan apa-apa di Facebook, jangan lupa untuk hashtag ataupun tag kita ya, untuk tag Tanyalah Ustaz TV3 dan hashtag Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, okey. Kalau tadi ya sebelum kita berehat, saya ada sebutkan kepada penonton-penonton saya macam mana contoh
ibu dan ayah kita ada melakukan kesilapan, ada perkara yang tidak baik dilakukan, maka kita sebagai anak nampak dan perlulah kita tegur, tetapi dengan cara yang baik. Ada dua situasi di sini Ustaz ataupun soalannya. Yang pertama, macam mana seorang anak nak menegur ibu dan bapanya dengan cara yang paling baik, dan yang kedua, kalau dia tak berani nak tegur dan dia memang takut dan tak boleh nak tegur, siapa orang yang dia boleh minta tolong untuk tegur mak dan ayahnya? Silakan Ustaz. Okey. Pertama sekali, Da'i Azrin dan rakan penonton semua, kesilapan tetap berlaku di mana-mana. Ya, betul. Suatu tidak boleh kita beranggapan saya tak pernah bersilap. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam ada buat silapnya. Itu hadis yang sahih. Arti dalam kerangka itu, saya nak ajak tuan-tuan sebagai ibu bapa khasnya, jangan kita prasangka bahawa kita tak ada buat kesilapan. Bahawa kita merasa anak kita tak boleh tegur sebab aku sebagai bapa, sebagai ibu, aku faham. Tidak sebenarnya. Dalam hal ini, kalaulah seorang ibu bapa buat kesilapan, anak-anak perasan ayahnya buat silap. Contohnya, ada sikap seperti nak mengawal, nak kontrol situasi, bercakap kasar. Pada masa itu, ialah kita panggil pendekatan agama. Apa dia pendekatan agama? Kita sentiasa bertafahum, bersefahaman. Itu penting. Maksud agama ialah kita merapati, mendekati. Sebab nak menegur kena ada sesuatu yang namanya kefahaman beragama. Tak boleh kata, ayah ni kasar lah. Orang tua macam tak betul ni. Salah macam tu. Itu nama menggurus hati dia. Betul. Ya, tapi kita bercakap dan ayah, saya buat silap. Mungkin ayah buat silap juga. Saya nampak ayah mungkin sikit kasar bercakap tadi dengan saya, contohnya. Saya rasa seorang yang lebih memahami agama, dia akan kata, ayah mungkin buat silap, ayah mungkin salah bercakap, apa yang saya... Ini saya rasa satu tindakan yang bagus. Arti kita segera bercakap dalam suasana saraha, dengan jelas. Jangan di belakang. Sampai kita sebarkan berita seolah-olahnya menampak kesan saya tadi kepada orang lain. Tak boleh macam tu. Itu satu tindakan. Yang kedua, tindakan yang lebih baik ialah, kalau kita dalam keluarga tuan-tuan, kita anak-anak ramai. Apa kata kalau kita adik-beradik bergabung tenaga? Nak betulkan ayah pengesilapan kan? Bergabung tenaga adik-beradik, abang long, abang ngah, kak lang, untuk rapati ayah dan bercakap ayah secara terang. Bawa bincang hati-hati, makan bersama. Saya rasa kalau inilah tindakan kita, mana orang tidak menerima teguran? Mana orang boleh sikap kasar lagi? Tak dapat. Dia tak akan berterusan macam, dia akan tahu teguran itu ada makna kepadanya. Baik. Ada pun yang kedua tadi tentang apa dia, Azrin? Tentang yang tadi berkenaan dengan siapa yang layak untuk menegur. Siapa yang layak. Ini masuk pada soalan tadi juga ialah tentang siapa layak. Ini kadang kita kena guna pihak yang kedua. Ya. Seorang Abang Long mungkin tak berani bercakap sebab Abang Long tak petah macam adiknya. Ya. Gunakan adik untuk bincang ayah. Saya nampak begini. Ini secara praktikal lah. Yang lebih utama tuan-tuan ialah kita mesti ada suatu keselarasan dalam bertindak. Ya. Maksud saya ialah kita mesti duduk dalam suasana nak selesaikan masalah. Betul umpat dari belakang. Tak betul. Kata dari belakang. Tak tepat. Kita berdepan tu sebab keluarga ni merupakan hak kita. Ayah hak kita. Kita anak berhak ayah kita. Jadi kalau kita bersama-sama, tegur-menegur apa yang buat tegur benar. Yang kedua, mungkin pada sudut amalan kita boleh duduk secara sembang, santai. Bawa kedai makan, sembang, dah jamu dengan makan makanan contohnya, dah penuh meja makan tu, ambil kesempatan. Ayah, kami sebenarnya pakat nak cerai sikit sebanyak ni. Kalau ayah seorang beriman, dia kata apa? Alhamdulillah, anak ayah ni cerdik belaka rupa-rupanya. Jamu ayah makan, tegur ayah kemudian. Dia nampak santai. Artinya ada jalan sebenarnya. Kalau kita boleh faham jalan-jalan itu sebagai jalan utama, banyak benda boleh selesai. Akhirnya, yang keruh dapat dijernihkan, yang jauh didekatkan, yang dekat kita serasikan insya-Allah. InsyaAllah. Baik, itu jawapannya. Dan kita terus mengambil soalan kita di penonton-penonton di Facebook. Kita lihat yang kali ini dari Al-Ali Ali ya. Assalamualaikum, katanya Ustaz. Bagaimana pula hendak berbakti kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia ketika anak masih kecil? Anak pula dipelihara oleh ibu bapa angkat. Dan soalan yang kedua, adakah anak angkat perlu menjaga ibu bapa angkat yang telah tua seperti ibu bapanya sendiri? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Ini isu tentang ibu bapa angkat, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik. Yang pertama, persoalan Al-Ali ini cantik, menarik sekali. Pertama, seorang anak mungkin tak pernah kenal si bapanya. Ya.
Ibu bapanya telah pergi awal ketika dia kecil, contohnya. Telah meninggal, dia kecil, dipelihara keluarga yang lain. Ya. Dalam hukum beragama, keturunan tetap keturunan. Ya. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali, an-nasabu huwa nasab. Darah daging tak darah daging. Kita tak tengok ayah kita, tapi ayah kita pernah lahirkan kita. Mak kita lahirkan kita lah maksudnya. Tetap nasab kita. Artinya, kewajipan berbakti ada. Walaupun tak kenal, tapi tak kita doakan. Kerahmatan, keselamatan, keampunan dan kebaikan. Allah maghfirlah warhamah, doakan. Itu bakti kita. Sebab, bukan kita yang menentukan soal mati dan maut. Allah Maha Kaya. Allah matikan bapa kita kecil lagi. Kita kecil, bapa meninggal. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Tapi, kita kena berbakti dengan mak ayah yang telah pergi. Walaupun kita tak pernah jumpa dengan mereka. Itu anak yang soleh lah. Baik. Yang kedua tentang persoalan anak angkat dengan bapa angkat ini. Ya, betul. Tuan-tuan sekalian, dalam hukum beragama, tidak salah berbapa angkat. Tidak salah beranak angkat, tidak salah. Tapi dengan syarat agama lah. Supaya anak angkat tidak sekadar anak angkat biasa. Tapi anak yang sudah disusukan. Jadi bapa angkat seolah macam bapa sendiri. Itu penting, mak sendiri. Baik. Maka ikut pada hukum agama, dalam istilah kata para ulama kita, termasuk kata Al-Imam Syafi'i sendiri dalam bahasa fiqh Mu'tamad dia sebut, anak ayah kita tetap semacam title ibu ayah kita sendiri. Apalagi ibu susuan, mak susuan. Tetap mereka itu macam title mak bapak kita sendiri. Arti kita wajib berbakti. Kalau mereka meninggal, kita nak kena doa pada mereka. Kalau mereka masih hidup, berbakti mereka, jaga mereka, kesihatan kita berikan, jaga kesihatan mereka, beri makan minum terbaik. Sebab tak akan putus hubungan itu walaupun dia merupakan ibu angkat kita. Apalagi mereka telah pelihara kita dengan makan, minum, didikan awal pada kecil sampai dewasa. Mereka berhabisan harta benda, cinta sayang kepada kita. Maka mereka macam mak kita sendiri. Jangan kesampingkan. Cuma di sini kata para ulama juga, jangan kita berbapa angkat tanpa hukum agama lah. Bermakna tak ada ibu susuan, tak ada susuan. Sebab itulah saya nak ajak tuan-tuan, anak angkat betul-betul ikut hukum agama. Kena susukan supaya anak tadi paling tidak 5 kali susuan jadi anak susuan kita. Barulah dia lebih harmoni pada hukum agama. Kalau tidak akan jadi masalah juga pada hubungan seumpamanya. Betul. Tetapi kesimpulannya ialah tetap kita kena hargai mak bapak angkat kita kerana mereka telah berbakti kepada kita. Doa kita kena panjangkan. Doa kita kena kita kena sebutkan sepanjang masa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi satu realiti Ustaz berkenaan dengan bagaimana seorang anak yang ialah dia bawa jodohnya ketika mana nak kahwin, dia bawa dia punya pasangan yang dia nak tu kepada kedua ibu bapanya, tetapi ibu bapanya menolak dengan cara yang baik, maka anak itu terasa hati. Dan contoh lagi satu, ibu bapa pula yang bawa calon kepada anaknya tolak, ibu pula terasa hati. Jadi situasi ini adakah juga termasuk di dalam golongan anak ataupun ibu bapa yang tidak kena harmoni pada caranya? Tapi untuk jawapannya, kita akan jawab setelah kita berehat seketika nanti. Ayuh teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan, kembali duduk di meja perbincangan dan tuan-tuan pun kembali duduk di hadapan kita untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sehingga ke penghujungnya. Baik. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan bagaimana contoh ibu bapa ni dia bawa satu calon pasangan hidup untuk anaknya. Lalu anak dia kata tak nak lah mak, dia kata saya dah ada pilihan hati sendiri. Jadi mak dia terasa hati sebab anak dia ialah tak ambil apa calon yang dia bawa, jadi dia terasa hati dan merajuk ibu dan ayah tersebut. Jadi situasi ini adakah termasuk dalam yang dikatakan derhaka tadi Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama sekali Dai Azrin dan rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam soal ini, saya lebih berpandangan bahawa kita dalam soal memilih pasangan hidup ini, siapa nak kahwin anak kita. Ya. Bila anak nak kahwin,
kita dalam hubungan mak bapak pun ada hak untuk mengambil ruang. Ambil ruang. Caranya ialah menasihati untuk dapatkan menantu yang ada agama, menantu yang ada moral Islam, menantu yang ada akhlak terbaik. Itu hak. Sebab kita bina rumah tangga lebih berkat kemudiannya. Pada masa itu, yang penting ialah dua-dua pihak. Sebagai anak, harapan ibu besar. Sebab ibu nak tengok kita bahagia. Bukan kerana semata-mata harta, tapi agama yang dibawa di rumah tangga. Yang keduanya ialah mak bapak pula beri pandangan yang harmonis supaya anaknya bahagia. Itulah sebab dalam agama mesti ada suatu kesefahaman, ya. Bukan menekan, bukan memaksa. Angah kena terima pada mak ni sebab mak sayang, mak suka budak ni. Budaknya cantik, bagus. Mungkin anaknya ada pilihan yang lain. Suatu dalam agama mesti ada kesefahaman. Bagi saya, jawapan yang mutlak ialah yang nak bina rumah tangga ialah anak kita, bukan kita. Kita berkuasa bagi nasihat. Beri dia satu laluan yang dia boleh faham situasinya. Tapi anak mesti ingat bahawa mak bapak jangan kesampingkan. Sebab apa? Redha mak bapak itu utama sekali. Tetapi kalau maknya menekan sampai tahap tekanan, lebih kepada soal tekanan, memaksa, itu tak betul juga. Betul. Sebab bukan hak untuk maksa. Sebab anak nak kahwin. Jadi bagi saya, kesepahaman itu perlu. At-tafahum tadi. Kesimpulannya adalah, mak bapak kena bertenang, anak kena bertenang. Bila ada ketenangan itu, akhirnya jawapannya akan ada, terutama bila anak tu dengan Allah pun baik hubungan, munajat pun ada, istiqamah dalam beragama ada, kemudian ada istikharah, akan dapat jawapannya. Cuma satu yang saya rasa penting juga sebenarnya, mak bapak jangan jadi manusia yang cuba nak membina laluan dengan paksaan. Kalau engkau tak terima mak punya pilihan, derhaka. Jangan cepat kita buat keputusan. Belum tentu pilihan kita tadi tepat. Macam mana anak kita ada pilihan yang lain. Jadi rumah tangga tuan-tuan, dia nak kena ada suatu hubungan namanya cooperation. Hubungan kesatuan. Bukan hubungan secara autokratik. Bukan. Dia mesti ada hubungan kesatuan, bincang, sembang, hati-hati. Wallahualam. Wallahualam. Baik, jangan dipaksa, tetapi sebaliknya boleh diberi nasihat dan tujuannya supaya harmoni itu akan terjamin. Baik, kita lihat soalan dari sahabat kita Al-Syol di Facebook. Katanya, Assalamualaikum. Bagaimana dengan situasi akhir zaman sekarang? Ramai anak-anak yang menjadikan ibu bapa seperti orang gaji. Seperti mana bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nanti di akhir zaman, ibu-ibu akan melahirkan anak yang bersifat tuan dari rahim mereka sendiri. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Pertama sekali saya nak bagi jawapan macam ni lah. Dalam dua dimensi. Ya, dua dimensi. Yang pertama, memaksa seorang ayah dan ibu untuk menjaga anak-anak kita bukan satu yang namanya adil kepada mereka. Ya. Apa kita untuk maksa mereka? Dalam keletihan mereka, dalam usia mereka makin meningkat, dalam kesakitan mereka ada, kenapa kita paksa mereka sampai tahap tu? Dia dah lama jaga kita, tuan-tuan. Dengan air matanya tumpah, dengan kepayahan masa kita kecil, dah lama mereka terseksa sebenarnya. Mungkin persoal makan minum mereka terpaksa cari, miskin di awal perkahwinan hidup mereka. Bayangkan, sekarang masa mereka untuk berehat, masa untuk beribadat. Jadi hal ini kita jangan jadi tu ibu kita macam orang gaji. Dengan maksud menekan, jangan. Kecuali kalau ibu bapa kita bersedia. Dalam kerangka untuk mengambil pendekatan supaya anak mereka tak tertekan, okeylah, mama ke mami ke, umi ke ataupun mak ke, mak nak jaga anak mak ataupun nak jaga cucu mak, supaya mak boleh dekati, rapati, ajar Quran, jaga solat. Itu rezeki. Bahkan anak-anak kena hormati permintaan mak tadi dengan maksud yang lain, dengan makna doakan pada maknya berjaya walafiat. Jadi dalam hal ini paksa jangan. Bila mak minta untuk jaga, kemudian nak beri didikan terbaik macam didikan kita pada kita, itu rezeki. Tetapi apa pun bagi saya lah secara peribadi sebagai seorang tua, saya kata bukan masa lagi mak bapa kita untuk habiskan tenaga untuk menjaga cucunya. Mereka bertenaga untuk baca Quran, untuk beribadat, untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla, cari ilmu.
Bukan masa lagi nak ambil tenaga untuk anak-anak. Jadi benda macam ni nak kena ada satu kesatuan jugalah dalam perkara anak-anak. Kerana jangan lihat peluang. Seolah peluang hidup yang utama ialah biar mak jaga. Selamat duit saya daripada bayar nursery. Selamat tenaga saya daripada hantar kepada orang. Jangan. Kalau anak macam tu, ini anak yang ada nilai neraka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ambil kesempatan atas kelihatan orang tua, atas kebenatan orang tua, dia ambil kesempatan. Orang tua makin letih, makin rasa hibur dan sedih. Kita tak tahu. Dia mungkin menangis di awal pagi, menangis tengah harinya. Kenapa? Dia tertekan. Nak kata lebih tak berani. Nak kata sesuatu tak, dia takut pada anaknya. Akhirnya jiwa tertekan. Saya tak nak benda berlaku menyebabkan tumpah kan tak reda, bermakna kita dalam keadaan tidak diridai oleh Allah. Itu kita boleh takut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, mungkin pagi ini kita berbicara tentang jagalah syurgamu. Kita faham bila kita sebut tentang anak perlulah menjaga ibu bapanya sebaiknya dan juga mentaati dengan sebenar-benar taat. Tapi mungkin juga dari sudut pandang Ustaz sendiri, adakah kerana mungkin ataupun ibu bapa itu ataupun anak itu menjadi tidak baik perangainya pada ibu dan bapa, adakah terkait dengan situasi ibu dan bapa itu sendiri ataupun kerana sikap ibu bapanya yang menjadikan anak itu derhaka? Adakah situasi itu terjadi, Ustaz? Silakan. Saya setuju dengan soalan dari Azrin. Sebab kita sebagai orang tua bukan tiket kita untuk mengambil kesempatan. Nak menekan, menghukum anak kita dengan tekanan-tekanan macam tu. Oleh kerana kita bapa, kita nak tekan anak. Hormat kepada kita, Tuhan kepada kita sampai kita mengambil kesempatan. Itu bukan akhlak. Betul, bagi saya orang tua yang beriman, dia akan ada nilai keadilan. Dia akan faham tentang situasi. Di sini saya mengambil kata-kata daripada Al-Imam An-Nawawi. Dia kata apa? Seorang bapa yang cerdik beragama ini, dia ada 3 akhlak terpuji. Ini disebutkan Imam Nawawi. Yang pertama, dia baca sesuatu dengan kefahaman ilmu. Dia tahu anak-anaknya adalah rahsia besar, untung besar baginya. Bermaksud anak yang merupakan satu rezeki baginya. Jangan menekan. Yang kedua, kata Nawawi, seorang bapa yang cerdik dan bijak itu, dia sentiasa beri sesuatu kebaikan, bukan tekanan. Dia beri pandangan yang positif, pandangan yang terbaik, pandangan yang membawa kepada kebaikan. Beri pandangan, makna sikap yang positif. Yang ketiga, kata Nawawi, seorang bapa ibu yang baik, dia berdoa kepada anak keberkatan. Dia nak berkat, dia doa kepada anak keberkatan sama. Kata Nawawi, ini 3 akhlak terpenting yang melambang ibu bapa itu ada kekuatan. Tetapi kalaulah ibu bapa tadi ada di sana budaya akhlak yang buruk, dia nak kontrol suasana, ini bukan ibu bapa yang terbaik. Dia lebih dulu cipta neraka, belum anaknya ke neraka. Dia dulu mencipta keburukan pada anak buat keburukan. Sebab itulah kita hidup, tuan-tuan, ada timbal balik. Kalau kita buat kita kepada orang lain, Allah akan balas kejahatan kepada kita. Bapa pun sama. Kalau awak telah salah cipta anak kepada jalan tak elok, satu hari anak akan balasi dengan keburukan sama. Sebab itulah kita kena adil, buatlah kebaikan, Allah ganti kita dengan kebaikan yang sebanyaknya pada hari mendatang. Jadi bapa tak akan rugi sama sekali. Buatlah kebaikan di awal kehidupan, akhir anak akan balasi kebaikan. Satu hari kita lebih penat, anak akan jaga kita. Mak, tak apa mak, mak telah berbakti untuk saya mak. Mak dah pelihara saya. Sekarang masa untuk pelihara mak juga. Kami nak jaga mak, didik mak dengan ilmu, kami nak jaga mak punya kesihatan. Kami tak akan tinggal mak walaupun seinci. Tengok tuan-tuan, jadi ada timbal balik. Tapi kalau mak dia dari awal usia berkasar, tidak adil, akan datanglah situasi yang tidak selesa bagi mak tadi. Ini kita paling takut. Wallahu a'lam. Okey, itu mungkin sudut pandang daripada ibu bapa kandung. Dan kalau ibu bapa mertua kepada menantunya pula, Ustaz, bagaimana? Ustaz dah ada menantu juga kan? Ada berapa orang, Ustaz? Dah 2 menantu. Oh, dah 2 menantu. Okey. Jadi terasa sangatlah. Terasa sangat. Oh, jadi perbincangan kita pada hari ini memang terasa bagi Ustaz sendiri. Saya dan beginilah, mungkin, nak jawab soalan dari Nazrin tadi. Anak kita, darah daging kita. Menantu kita merupakan suami isteri pada anak kita. Jadi darah daging itu semakin bersambung. Kenapa tengok menantu di kacamata yang sipi? Seolah anak kita sayang penuh, anak menantu kita pandang sipi, sedangkan hasil pada program mereka berdua hasilkan cucu. Cucu siapa? Cucu adalah darah kita. Darah kita, darah kita. Jadi tidak ada seorang bapa melihat menantunya sekadar menantu saja. Tak ada hubungan. Tidak. Sebab itulah cucu kita, menantu kita macam darah kita. Kita sayang pada kita itu patus,
menantu pun sama. Silap anak, tegur anak. Menantu silap, tegur menantu macam yang tegur anak. Barulah adanya keadilan. Hari ini kadang-kadang Azri, saya minta maaf lah, saya tak kata ke orang, bila kita jiwa kita sakit, kita kesampingkan. Anak aku tak kasar menantu sebab anak orang. Ini silap. Betul. Kalau begitu, kahwinlah. Kalau kita dah kahwinkan anak kita, bermakna kita dah kahwinkan secara moralnya, agamanya dan kehidupannya. Anak kita adalah anak kita, menantu kita macam anak kita yang tak ada di sana sikit pun perbezaan walaupun seinci. Bahkan dalam agama jelas apa hukum menantu kita dengan kita macam ada sendiri. Auratnya tak ada masalah. Dari sudut hubungan pergaulan pun bukan lagi mahar, bukan lagi orang luar pada kita. Itu kenyataan. Bahkan kita haramkan menantu satu hari akan datang. Anak kita meninggal contohnya. Haram kahwin dengan menantu. So itu adalah darah daging kita. Itu hukum agama. Jadi adillah kita dengan menantu. Jangan kita cipta sesuatu yang boleh mengharukan rumah kediaman anak menantu kita. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz ada di antara penonton-penonton yang kata, hari ni tajuk kita tentang jagalah syurgamu. Kenapa dia sebut tentang ibu bapa pula kepada anaknya, suami kepada isteri, isteri kepada suaminya. Dia macam lari sikit je, sebenarnya tidak. Lihat balik perbincangan kita, jagalah syurgamu. Anak syurganya adalah ibu dan bapa. Ibu dan bapa. Itu maknanya syurga itu adalah kesayangannya adalah anak-anaknya, dan betul. Suami syurganya adalah isterinya, dan isteri syurga adalah suaminya. Itu yang kita cuba bawakan pada hari ini supaya kefahaman kepada penonton-penonton lengkap tentang jagalah syurgamu. Baik, cuma kita lebihkan kepada ibu dan bapa untuk perbincangan pada hari ini. Baik, dan Ustaz mungkin ada sedikit nota penting dan juga satu pesanan akhir kepada penonton-penonton. Silakan sebagai kesimpulan kita. Kita bercakap tentang jagalah syurgamu dalam kerangka mak yang patut kita raikan dengan cinta sayang kasih. Menukil kata-kata Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahawa terbukti tidak pernah miskin orang yang pelihara mak bapaknya. Tak akan kita miskin orang yang jaga mak ayahnya. Tak miskin tuan-tuan. Kita ada masa mak ayah, berikan masa cukupnya. Duit ringgit kita ada, kita hulurkan pada mereka. Doa mereka tuan-tuan, pintu keberkatan hidup kita. Pintu berkat bersama dengan mak ayah kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ingat bahawa jalan keselamatan kita semasa hidup sampai ke akhirat, kita kata menapati mak kita dengan cinta saya kasih. Jangan je mereka hidup suasana tertekan perasaan. Akhirnya mati mereka dalam suasana tidak radar kita. Ini satu jenayah paling besar menghalang kita pada syurga Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesimpulan dan Azrin, rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mengambil apa Nabi sebut dalam hadis baginda, dengan Nabi menyatakan kepada kita bahawa ibu kamu adalah jantung hati kamu, ibu kamu nadi kamu, ibu kamu adalah keredaan kamu. Ini hadis tuan-tuan menunjuk kepada kita betapa benarlah apa Nabi sebut tadi. Perjalanan kita ini amat bergantung di atas redha seorang ibu ataupun ayah. Murka mereka pada kita adalah jalan yang menyusahkan kita dunia ke akhirat. Wallahu alam. Ingatlah, hakikatnya ialah ibu ketika depan kita, kita menikmatinya. Kalau ibu dah tak ada bersama kita, kita kehilangan segala-galanya. Nak kucup dah tak dapat, nak pelucium dah tak ada. Maka bila kesempatan lagi mereka bersama kita tuan-tuan, berilah dakapan yang penuh, cinta dakap yang penuh, sayang penuh kepada Allah Azza wa Jalla, pada mereka tersayang kita, dan tunduklah kepada mereka dengan tundukan yang sepenuhnya. Maksud taat pada mereka. Di atas apa kurang mereka, anggaplah mereka semakin berusia, makin nyanyuk, makin hilang kekuatan. Tapi kita yang lebih baik, jagalah mereka dengan sepenuh cinta sayang kasih. Mudah-mudahan syurga menanti kita, dunia bahagia berkat, akhirat kita diberikan Allah keredaan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam Ustaz. Dan dengan emosi itu Ustaz, pimpin doa untuk kami Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan ibu bapa kami, ya Allah, ibu bapa yang berjaya dalam hidup mereka, ya Allah. Syurga menanti mereka, ya Allah. Amin. Mereka keredaan yang berkekalan.
Ampunkan dosa kesalahan mereka, ya Allah. Kepada bapa telah pergi meninggal kami, ya Allah, jadi kubur mereka bercahaya memanjang, ya Allah. Yang masih ada, ya Allah, kesihatan mereka diberikan kepada mereka, ya Allah. Baik amal mereka, ilmu mereka dan amal mereka, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Dan setiap penonton, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik fiqh banjir. Dan sudah penonton, saya tinggalkan dengan persoalan hari ini, sudah menggembirakan ibu bapa ataupun belum. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.